Bertemu kembali untuk Minggu Baharu, rentasan berita edisi 1024. Saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama malam ini. Apabila Perdana Menteri mengugut rakyat sendiri, di mana letaknya hikmah? Melantik kroni seumpama profesional sudah pupus. Penduduk kampung baru dizalimi, salah siapa sebenarnya? Assalamualaikum dan salam bahagia. Apakah pandangan masyarakat antarabangsa apabila terbaca laporan media bahawa Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bertindak seumpama pembesar feudal menggugut rakyat sendiri? Bernama pada 4 Disember lalu melaporkan Ismail Sabri sebagai berkata bahawa rakyat Sarawak perlu membuat pilihan yang betul dan tepat pada pilihan raya negeri ke-12 supaya hubungan baik kekal terjalin antara kerajaan negeri dan pusat. Menurut beliau, hubungan yang baik adalah penting untuk memudahkan urusan antara kedua-dua kerajaan terutamanya dalam melaksanakan pembangunan rakyat Sarawak menurut laporan. Dan saya lebih senang dan lebih mudah kerja saya sebab Ketua Menteri Sarawak, Abang Jo adalah sahabat saya. Sebab itu kali ini saya harap jangan membuat keputusan yang silap. Banyak lagi yang hendak lulus ini tidak dapat dilaksanakan kalau lain pemerintah negeri dengan pusat. Katanya semasa majlis pemimpin bersama rakyat di Kapit Town Square di Kapit Dipetik bernama. Abang Jo ialah Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu. Menurut laporan Ismail Sabri dalam ucapannya mengingatkan rakyat Sarawak bahawa kerajaan pusat telah melaksanakan pelbagai projek pembangunan di negeri berkenaan termasuk membina Jalan Kanowit Song Kapit yang menelan belanja RM750 juta. Kerajaan pusat juga telah memperuntukkan RM53 juta di bawah bajet 2022 untuk membina Jalan Bukit Jayung ke Simpang Jalan Data Kakus di Belaga dan RM40 juta untuk membina pencawang pembahagian utama dan talian di Nangga Merit. RM30 juta pula diperuntukkan bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar di kawasan Nangga Mujong serta RM4.89 juta untuk membina pusat pendidikan awal kanak-kanak, Jabatan Kebocoran Masyarakat Kemas di Rumah Jampuk. Ismail Sabri juga berkata di bawah Pelan Jalinan Digital Negara atau Jendela Fasa 1, Kerajaan Pusat memperuntukkan RM4.09 bilion untuk pembinaan 823 menara baharu, menaik taraf 3,012 stesen pemancar dan membina gentian optik di 73,588 premis di seluruh Sarawak demi mendapat capaian internet dengan lebih mudah. Pada majlis yang sama, beliau turut meluluskan peruntukan RM20 juta dan RM5 juta untuk membina jalan alternatif dari lapangan terbang Kapit ke bangunan kompleks kerajaan negeri Kapit serta pusat hemodialisis di hospital daerah tersebut. Beliau juga mengumumkan proses pengambilan tanah sedang dilakukan untuk membolehkan pembinaan Kolej Profesional MARA yang bernilai RM97 juta di Kapit. Wah! Nampaknya tiba-tiba sahaja pelbagai projek terjun di Sarawak menjelang pilihan raya negeri ke-12 ini. Mengulas mengenainya, Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin menyeru Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR, Polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk mengambil perhatian. Beliau berpandangan bahawa apa yang dilakukan oleh Ismail Sabri adalah wrong and illegal atau salah dan haram. Ini namanya ugutan, tegasnya. Calon Pakatan Harapan bagi Batu Kawah Kevin Lee Wen menyifatkan Ismail Sabri sebagai pembuli Malaysia. Beliau melihat tindakan Ismail Sabri itu sebagai memeras ugut Sarawak dengan menahan dana pembangunan sekiranya pengundi membuat keputusan yang salah. Ini bertentangan dengan semangat slogan beliau sendiri, Keluarga Malaysia, yang dicanangkan di mana beliau sengaja cuba menganaktirikan dan menghukum orang hanya kerana mereka mungkin memilih untuk mengundi secara berbeza.
Tiada rakyat Sarawak akan dipinggirkan walaupun mereka mengundi berbeza. Saya menuntut Perdana Menteri memohon maaf kepada semua rakyat Sarawak kerana secara terbuka menggugut untuk mengambil sesuatu daripada kita dengan sesuatu yang menjadi hak kita pada mulanya, katanya dalam satu kenyataan. Beliau melihatnya sebagai ancaman terbuka kepada negeri Sarawak dan menghina kepintaran rakyatnya. Sudah terlalu lama walaupun Sarawak telah menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan sejak 50 tahun lalu, kita masih jauh ketinggalan dari segi pembangunan berbanding wilayah lain di negara ini. Adakah kita mahu terus di bawah ihsan kepimpinan sebegini? Soalnya, menurut beliau adalah menjadi tanggungjawab kerajaan hari ini untuk membawa pembangunan kepada rakyat tanpa mengira kecenderungan politik mereka. Dana awam diperoleh daripada cukai yang dibayar oleh semua orang tanpa mengira siapa yang mereka undi. Dalam semangat demokrasi, tiada siapa yang harus dihukum kerana undi mereka. Dan mana-mana kerajaan yang menggunakan ini untuk mengancam rakyat harus ditolak dengan apa cara sekalipun, tegas beliau. Beliau berkata rakyat Sarawak wajar menolak politik kuno yang sungguh menjelekkan ini. Justru tidak hairan jika Kevin melihat keluarga Malaysia hanyalah satu retorik semata-mata. Kerajaan melalui Islam Ismail Sabri jelas telah lupa kepada firman Allah dalam ayat ke-90 surah An-Nahl yang menegaskan bahawa keadilan adalah amanah yang wajib dipikul oleh pemimpin. Terjemahan ayat tersebut berbunyi begini: sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dia mengajar kalian dengan suruhan dan larangannya ini supaya kalian mengambil peringatan dengan mematuhinya. Sehingga mengugut untuk menarik balik projek pembangunan memang jelas satu kezaliman. Sungguh memalukan. Satu dunia menyaksikan cara politik kuno dan feudal yang diamalkan oleh kerajaan tebuk atap 2.0 ini. Media sosial kecoh apabila anak bekas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Tan Sri Shahrizad Jalil iaitu Wan Izzana Fatimah Zabidah binti Saleh dilantik sebagai pengarah bebas bukan eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC pada 1 Disember lalu. Kekecewaan itu timbul kerana netizens punya daya ingatan yang sangat tajam. Justru sebuah syarikat bernama National Feedlot Corporation (NFC) yang diuruskan oleh suami Shahrizad iaitu Datuk Dr. Muhammad Saleh Ismail serta 3 anak mereka kembali menjadi bahan perbualan. Seperti yang didedahkan oleh media, NFC kini sedang berdepan dengan tuntutan saman kerajaan Malaysia berhubung pembayaran balik pinjaman dan faedah yang berjumlah 253.6 juta ringgit berkaitan projek pusat Feedlot Nasional. Menurut fakta kesnya, kerajaan telah menandatangani perjanjian dengan NFC pada 6 Disember 2007 bagi pinjaman yang berjumlah 250 juta ringgit. Pinjaman tersebut disalurkan oleh kerajaan kepada NFC dalam 3 peringkat dan keluarga Muhammad Saleh membuat 10 pengeluaran berjumlah 180.51 juta ringgit dari 24 Januari 2008 hingga 3 Januari 2011. Daripada 180.51 juta ringgit yang dikeluarkan, hanya 8.32 juta ringgit dibayar secara terus kepada pihak ketiga untuk menjalankan projek Pusat Feedlot Nasional di Gemas Negeri Sembilan, manakala baki dana yang dikeluarkan telah dipindahkan ke akaun NFC yang lain dan sejumlah 118.04 juta ringgit daripada baki itu didakwa telah disalahgunakan lapor bernama. Keluarga Muhammad Saleh juga didakwa menggunakan dana yang dipinjam daripada kerajaan itu untuk membayar sewa bulanan RM28,000 bagi satu lot pejabat di Solaris Monkiara dan membeli 2 bidang tanah di Putrajaya, membuat bayaran kepada 2 firma guaman serta membeli sebuah rumah kedai 4 tingkat di Solaris Monkiara. Kerajaan Malaysia kemudian memfailkan saman terhadap NFC dan menuntut syarikat terbabit membayar balik pinjaman dan faedah yang berjumlah 253.6 juta ringgit berhubung projek yang gagal diuruskan itu. Dalam tuntutannya, kerajaan menamakan NFC Muhammad Saleh dan anak-anaknya Wan Shahino Izran, Wan Shahino Izmir dan Wan Izzana sebagai defender pertama hingga kelima. Menurut laporan bernama Peguam Kanan Persekutuan Azizan Ahmad Arsyad yang mewakili kerajaan berkata perbicaraan kes itu bermula 13 Januari tahun lalu dan pihak plaintiff telah menutup kesnya pada 17 Mac setelah memanggil 7 saksi. Sesudah itu, mahkamah menetapkan 24
hingga 28 Januari tahun depan untuk menyambung perbicaraan dan pihak defendant akan mengemukakan 4 lagi saksi untuk memberi keterangan. Demikian kata Peguam NFC Chong Kah Yi. Maknanya, kes tuntutan kerajaan terhadap NFC yang turut diuruskan oleh Wan Izana belum selesai. Dalam hubungan ini, adakah beliau layak dilantik sebagai ahli lembaga pengarah sebuah agensi milik Kementerian Komunikasi dan Multimedia, sedangkan dirinya masih menanggung bagasi buruk lampau yang belum diselesaikan. Wan Izana dikatakan memiliki kelayakan akademik daripada universiti luar negara yang terbilang. Namun menurut Peguam Kanan Muhammad Hanif Katri, kerajaan tidak boleh tiup panas dan sejuk, blow hot and cold. Berkaitan isu pelantikan Wan Izana sebagai pengarah bukan eksekutif MDEC. Menjawab soalan pemberita daripada portal Free Malaysia Today, Hanif dipetik sebagai berkata bahawa pelantikan Wan Izana menimbulkan kebimbangan terhadap kemungkinan pelanggaran etika. Sangat salah untuk kerajaan tak tetapkan pendiriannya satu cabang kerajaan mendakwanya, manakala satu lagi memberinya jawatan pengarah. Kes ini perlu diselesaikan terlebih dahulu. Jika keputusan memihak kepadanya, tiada masalah melantiknya sebagai pengarah, katanya, dipetik Free Malaysia Today. Bagaimanapun dari sudut pandang tabik urus baik yang berpaksikan integriti, ketulusan dan komitmen kepada keadilan sejagat, semua parti politik yang berkuasa seharusnya menghentikan amalan lantikan ahli politik atau kroni ke dalam jawatan tertinggi dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC dan agensi-agensi kerajaan. Tindakan tersebut hanya akan dilihat sebagai pemberian ghanimah dan bukan untuk memenuhi keperluan industri. Di sebalik semua kekecohan ini, agak-agak kalau Wan Izana bukan anak Syahrizad Jalil tetapi anak Makcik Kiah, penjual nasi lemak atau Pak Abu nelayan, adakah beliau akan dilantik ke jawatan berkenaan walaupun memiliki kelayakan akademik yang cemerlang? Isu Kampung Baru kembali diperkatakan dan kali ini ianya lebih hangat, malah dianggap umpama mimpi dalam mimpi. Terkini kira-kira 20 penduduk Kampung Sungai Baru. Kampung Baru diarahkan untuk mengosongkan unit mereka dengan pampasan yang diberikan sebanyak RM250,000 atau 400 sekaki persegi, terlalu rendah. Dengan pampasan sebanyak itu didakwa sukar untuk penduduk mendapatkan rumah berharga RM250,000 di sekitar Kuala Lumpur. Apatah lagi, ramai yang menganggap tindakan itu membebankan kerana usia mereka selain tidak bekerja untuk memulakan kehidupan baharu. Penduduk diarah mengosongkan unit mereka bagi memberi laluan kepada projek pembangunan semula kawasan itu menggunakan Akta Pengambil Alihan Tanah 1960 yang dihantar kepada mereka serta notis di dinding-dinding rumah. Pembangunan semula yang dirancangkan itu melibatkan kawasan penduduk yang menetap di 2 jenis kediaman, iaitu flat Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS dan rumah di tanah persendirian. Berikutan itu, para netizen mula bertanya di mana para pejuang Kampung Baru sebelum ini yang bercakap berdentam-dentum. Malah ada yang membangkitkan propaganda ADBN semasa zaman Pakatan Harapan di mana wang pampasan penduduk perlu mengikut harga pasaran. Di manakah mereka? Lari ke gua mana? Hari ini, penduduk Kampung Baru telah mendapat tawaran yang terlampau jauh daripada yang dijanjikan. Daripada RM3,000 bak, kata Najib Razak. Kerajaan BN hari ini hanya tawarkan lebih kurang RM400 sekaki persegi. Ianya ternyata jauh lebih rendah daripada tawaran Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini, iaitu RM1,000 sekaki persegi. Lebih malang lagi apabila penduduk diberi notis singkat untuk berpindah sehingga mereka membuat bantahan. Demikianlah hasil perjuangan pemimpin-pemimpin kuat auta seperti Tan Sri Anwar Musa dan Datuk Seri Najib Razak. Kononnya, andalah pejuang agama. Apa yang Pakatan Harapan tawarkan semuanya disanggah dan diperlekeh. Setelah semua ini terjadi, maka terkeluarlah keluhan dan penyesalan sehingga ada yang mula membangkitkan usaha Menteri Wilayah Persekutuan Kerajaan Pakatan Harapan Khalid Samad bagi menyelesaikan isu Kampung Baru dengan menawarkan RM1,000 sekaki persegi sebelum berlakunya langkah syaratan. Namun, ketika itu Tan Sri Anwar Musa dan Datuk Seri Najib Razak yang mengatakan jumlah itu terlalu rendah kononnya. Ia sepatutnya berharga RM3,000 sekaki persegi sehingga memfitnah Khalid sebagai broker. Bagaimanapun, setelah Kerajaan Pakatan Harapan ditumbangkan, pejuang bangsa yang bernama Anwar Musa dilantik menjadi Menteri Wilayah Persekutuan mengatakan kerajaan tidak mempunyai wang untuk membayar RM3,000 sekaki persegi.
Begitulah rakyat kena tipu berulang-ulang kali. Sukar difahami apabila sesetengah orang Melayu yang masih percaya kepada manusia-manusia daripada spesies pembohong dan pemutar belit sebegini. Izinkan Jom Channel mengimbas seketika agar lebih jelas dan berfakta, bukan bercakap ikut sedap mulut penyampai berita seperti saya. Ketika kerajaan PH mentadbir negara, Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad telah membuat tawaran RM850 plus RM150 sekaki persegi kepada penduduk Kampung Baru untuk membeli tanah mereka. Beliau berjaya mendapat persetujuan sehingga 63% penduduk cadangan pembelian oleh kerajaan ketika itu. Ketika itu, pembangkang termasuk Ketua Pembangkang Datuk Seri Ismail Sabri berkata kerajaan tidak boleh menggunakan akta pengambilan tanah untuk membangunkan kampung baru kecuali untuk membina kemudahan orang ramai seperti hospital. Tan Sri Anwar Musa pula dengan megah dan sembrono pula berkata RM850 sekaki persegi bukan nilai tanah di kampung baru dengan mengingatkan undang-undang memberi hak bagi pemilik mendapat harga pasaran. Kampung Baru adalah kawasan yang sudah dibangunkan lah bro. Semua prasarana tersedia. Yang beli bukan swasta tapi kerajaan, kata Anwar Musa kepada Khalid Samad dalam satu kenyataan. Ketua Kartokrasi yang kononnya pembela nasib orang Melayu, siapa lagi kalau bukan Datuk Seri Najib Tun Razak pula berkata Kampung Baru adalah dekat dengan KLCC dan harganya perlu tinggi. Tanah di KLCC cecah RM3,000 sekaki persegi, manakala kerajaan PH kata harga paling tinggi yang ditawarkan mereka untuk tanah Kampung Baru adalah RM850 sekaki persegi berdasarkan penilaian Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH. Bukan luar biasa jika ada kata harga JPPH jauh di bawah harga pasaran, kata Najib pada September 2019 ketika memperlekehkan usaha Khalid ketika itu. Ketika itu, ada antara pengikut dan penyokong Totok Barisan Nasional yang menulis di media sosial, kononnya jika sabar sedikit sahaja, bubar Parlimen, Barisan Nasional ambil alih kuasa, nescaya nasib Melayu di Kampung Baru akan terbela. Sekarang bagaimana nasib Melayu di Kampung Baru setelah UMNO dan Barisan Nasional berkuasa? Sudahkah terbela atau mangsa tipu daya? Nasib mereka dijahanamkan oleh pemimpin Melayu. Harapan mereka dibakar oleh pemimpin yang hanya tahu menunggang bangsa sendiri demi kemewahan peribadi. Ustaz disebut dan diungkit nama Khalid Samad jika beliau yang kalian tuduh sebagai penjarah dan broker demi kerana ketamakan dan termakan hasutan domba pejuang Melayu pujaan kalian. Nampaknya ayam dikepuk bakal mati kelaparan. Itik di air pula bakal mati kehausan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.